Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Baiklah, kita masih lagi dalam bab 2, tajuk pemfaktoran dan pecahan algebra bagi matematik tingkatan 2. Okey, pada pembelajaran yang lepas kita telah pelajari 2.1 berkaitan dengan kembangan. Kemudian kita telah lihat 2.2 iaitu pemfaktoran. 4 kaedah yang cikgu telah ajar untuk mencari pemfaktoran. Yang pertama, kita gunakan FSTB. Yang kedua, kita gunakan cari beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Kemudian kaedah yang ketiga, cikgu dah terangkan tentang cara menggunakan pendaraban silang. Okey. Dan yang keempat, kita gunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. 4 kaedah untuk cari pemfaktoran. Baik, untuk subtopik terakhir, kita akan teruskan 2.3, ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Baik, dalam subtopik 2.3 ini, subtopik terakhir ini, kita ada 3 pecahan. 2.31, kita akan lihat penambahan dan penolakan ungkapan algebra dulu. Kemudian barulah kita lihat 2.3.2, pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Dan seterusnya 2.33 barulah kita akan lihat gabungan operasi bagi penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian ungkapan algebra. Jadi untuk pembelajaran kita, untuk video cikgu pada hari ini, kita belajar dulu penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Okey, kamu boleh buka buku teks tingkatan 2, buku matematik, muka surat 34 dan juga muka surat 35. Okey? Baik, kita lihat di sini. Bagaimana kita nak lakukan operasi penambahan dan penolakan ungkapan algebra? Okey, contoh soalan diberi begini. Mudahkan 2x kuasa 2 tolak 2 kurungan 4x tambah 5. Baik, perhatikan di sini kita ada tanda kurungan. Okey, kalau ada tanda kurungan bermaksud kita perlu buat operasi kembangan. Kita dah belajar kan kembangan dan pemfaktoran. Okey, kalau ni kita kena kembangkan dia. Macam mana nak kembangkan? Baik, kita darabkan 2 darab dengan 4x dan 2 darab dengan 5. Sebab tu di sini, okey, 2x kuasa 2, kita salin semula 2x kuasa 2 tolak negatif 2 darab 4x, kita akan dapat negatif 8x. Kemudian negatif 2 darab dengan positif 5, kita akan dapat negatif 10. Baik, setelah kita dapat begini, okey, kita dah dapat satu ungkapan algebra, kita perlu faktorkan dia semula. Okey, faktorkan dia semula. Ni kita nak gunakan kaedah apa? Okey, untuk yang pertama kita gunakan kaedah FSTB. Baik, saya tulis kat sini. 2x kuasa 2 tolak 8x tolak 10. Okay, kita nak cari FSTB. Bagi ketiga-tiga nombor ini, sebutan ini, kita boleh bahagikan dengan 2. Okay, 2x kuasa 2 bahagi 2, kita akan dapat x kuasa 2. Kemudian negatif 8x bahagi 2, kita akan negatif 4x. Negatif 10 bagi 2, kita akan dapat negatif 5. Okey, sebab tu di sini, okey, sini FSTB-nya ialah 2. Jadi sebab tu kat situ dia tulis 2 kurungan x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Ni kita dah belajar tentang pemfaktoran gunakan kaedah FSTB. Okey. Ni kita gunakan FSTB dulu sini. Okey, dah selesai ini. Okey, dah selesai ke belum Dah siap yang ini, kita pergi yang seterusnya. Bagaimana kita nak dapatkan x tolak 5x tambah 1? Baik.
Dalam kurungan ini kita kena gunakan kaedah pendaraban bersilang. Ingat lagi tak pendaraban bersilang? Okay, X darab X akan dapat X kuasa 2. Okay. Kemudian kita tengok pada C kat sini, negatif 5. Ini negatif 5. Okay, faktor bagi negatif 5. 1 darab 5. Okay, bagaimana kita letak negatif kat sini? Kita kena tengoklah macam mana nak dapatkan negatif 4x. Okay. Negatif 5 kita letak sini. Sebab negatif 4 ni nilai dia negatif 4 kan. 5, 1 ni ada kaitan. Baik, kita tengok kita cuba X darab dengan negatif 5. Okay, ni 1 darab negatif 5. Ni negatif 5. Kita letak negatif 5. Okay, negatif 5 X darab negatif 5 akan dapat negatif 5X. X darab 1 ni pendaraban silang. X darab 1 kita akan dapat X. Negatif 5 tambah X kita akan dapat negatif 4X. Okay. Yang ni operasi darab. Luar daripada kolom yang ni adalah operasi tambah. Betul X tambah negatif 5X akan dapat negatif 4X. Dia menepati B di sini, negatif 4X. Jadi kat sini, sebab tu jawapan dia X tolak 5, X tambah 1. Mana yang dia ambil? Ni X tambah 1. Ni, untuk ni. Okay. Kemudian X tolak 5. Yang ni. Cikgu dah ajar sebelum ni tentang pendaraban silang. Ni. Barulah kita dapat jawapan akhirnya itu. Okey, selesai. Okay. Soalan ni mesti cakap permudah. Permudah, jadi kamu kena gunakanlah pemfaktoran dan kembangan. Baik, tengok soalan B. 4W kurungan W tolak 2 tolak 5. Okey, sekarang ni cikgu buat sekali lagi di sini Okey, sekarang kita kembangkan dulu 4W darab W. Kita akan dapat 4W kuasa 2. Kemudian 4W darab dengan negatif 2. Kita akan dapat negatif 8W. Kemudian negatif 5 ni perlu tak kita darabkan? Tak perlu, sebab kurungannya sini, rumahnya setakat W tolak 2 saja. Okey, tetamu di luar 4W ni. Yang ni orang lain, jiran lain. Kita tulis negatif 5. Okey. Kemudian apa perlu kita buat di sini? Kaedah antara 4 kaedah pemfaktoran, kita nak guna kaedah yang mana? Tentulah kita kena gunakan pendaraban silang. Okey, ni 4W. Kita buat 2W darab 2W. Akan dapat 4W kuasa 2. Ni operasi darab. Baik, kemudian kita tengok pada negatif 5. Faktor negatif 5, 1 darab negatif 5. Kita akan dapat sini negatif 5. Kita buat pendaraban silang. 2W darab negatif 5. Kita akan dapat negatif 10W. Okey, kemudian 2W darab 1. Kita akan dapat 2W. Okey, untuk sebelah sini kita kena tambah 2W tambah negatif 10W. Kita akan dapat negatif 8W. Baik, memenuhi tak dengan C sini, dengan B sini? Memenuhi sini negatif 8W, negatif 8W. Yang ini kita cari faktor. Okey, kemudian barulah kita tuliskan dia punya persamaan. Kita ambil 2W tambah 1. 2W tambah 1 ni. Nampak ni? 2W tambah 1
Dan lagi satu 2W tolak 5. Sebab tu dia letak di sini 2W tolak 5. Nampak? Okey? Dah selesai. Kita dah permudahkan. Daripada dia bentuk panjang begini, kita dah faktorkan dia begini. Okey? Tu cara dia. Okey, ini penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Baik, kita tengok seterusnya. Contoh yang ke-15. Okey, untuk seterusnya yang ini, kita nak lihat menambah atau menolak pecahan algebra dengan penyebut yang sama. Okey, penyebut yang sama. Okey, sekarang algebra tadi ungkapan algebra. Okey, satu baris lurus kita boleh kembangkan faktor. Sekarang kita nak tengok dalam bentuk pecahan. Nampak soalannya? Semua dalam bentuk pecahan algebra. Baik, apa penyebut yang sama? Kita dah belajar, lepas sekolah rendah awak dah belajar. Okey, bahagian atas ni kita sebut pengangka. Bawah kita sebut apa? Penyebut. Okey. Sekarang kita nak tengok penyebut yang sama. Okey, tengok penyebut dia. 5, 2x, 2x, 5w, 5w. Okey, kalau dia bagi pecahan algebra begini, penyebut yang sama, soalannya mesti cakap permudahkan. Kalau permudahkan sama ada kembangan atau faktor. Tu je. Okey, bagaimana nak selesaikan? Tengok penyebut dah sama. Jadi tak ada masalah. Kita hanya tinggal tambahkan seperti biasa. Sebab ni operasi tambah, senanglah. 4A tambah 3A, kita akan dapat 7A per 5. Dah selesai. Okey. Kalau tolak Y tolak 3Y. Penyebut dah sama. Okey, 2X bawah. Y tolak 3Y. Y ni depannya ada 1. 1 tolak 3, kita akan dapat negatif 2. Negatif 2Y per 2X. Okey, kita boleh permudahkan lagi. Okey, tanda negatif tidak boleh berada di bahagian penyebut. Okey, kat sini negatif ni mesti di tengah-tengah sini. Okey, jadi kat sini 2 bahagi 2 akan dapat 1. Jadi jawapannya negatif Y per X. Kalau yang ni X tambah 2, X tolak 5. Okey, tengok. Penyebut dah sama, kita letakkan 5W. X tambah 2 tolak. Okey, jangan lupa buat tanda kurungan untuk X tolak 5. Sebab tanda negatif ni dia berfungsi untuk X dan negatif 5. Sebab tu dia buat tanda kurungan. Jadi kita kena darabkan dalam ni. Negatif darab X, negatif darab negatif 5. Sebab tu dia bertukar jadi positif kat sini. Kita kena kembangkan dia. Nampak? Negatif darab X, negatif X. Negatif darab negatif, positif ni dah belajar kan? Negatif, negatif, positif. Okey? Kemudian kita susun X tambah 2 tolak X tambah 5. X tolak X, sifar. 2 tambah 5, 7. Sebab tu dapat 7 per 5W. Gitu. Okey? Tengok dia kata, sebelum menyelesaikan pecahan, langkah pertama ialah menyamakan penyebut. Okey, untuk berpecahan, kalau operasi tambah tolak memang kita kena samakan penyebut. Tapi bagi contoh 15, penyebut semua dah diberi sama. Jadi kita tak perlu samakan penyebut lagi lah. Kita cuma kira bahagian pengangkanya sahaja. Okey, jelas? Okey, sekarang ni kita nak lihat bagaimana pula menambah atau menolak pecahan algebra dengan penyebutnya pula tak sama. Baik, sekarang ni menambah atau menolak pecahan algebra yang penyebutnya tidak sama. Penyebut tidak sama. Masih lagi pecahan algebra. Baik, salah satu daripada penyebut dia ialah gandaan bagi penyebut yang lain.
Okey, kita tengok sekarang ni penyebutnya pun ada dua jenis pula. Satu, gandaan bagi penyebut yang lain. Contoh soalan. Permudah setiap ungkapan berikut. 3/4y tolak 1/2y. Untuk selesaikan pecahan, paling utama kita kena samakan penyebut. Samakan penyebutnya. Sekarang sini 4y, kanan 2y. Apa perlu kita buat? Untuk dapatkan 4y, okay, 2y perlu darabkan dengan 2. Barulah kita dapat 4y. Baik, bila penyebut darab 2, pengangka pun kena darab 2. 1 darab 2. Jadi kita akan dapat 3 tolak 1 darab 2, 2. Tolak ni jangan lupa. Operasi penolakan per 4y. Penyebutnya dua-dua dah sama 4y. Kita tulis 1 saja di sini. Kemudian 3 tolak 2, 1. 1/4y. Selesai. Okey. Boleh? Baik, seterusnya 4/rs tolak 2r/s. Baik, masih sama lagi. Utama mesti samakan penyebut. Satu penyebut rs, satu lagi s. Jadi apa perlu kita buat untuk samakan bawah ni? Okey, kalau sini S, R-nya tak ada kan? Jadi kita kena darabkan dengan R. Lihat sini, S darab R. Penyebut darab R, pengangka pun kena darab R. Bila 2R darab R, sebab itu akan dapat negatif 2 ni. Negatif, tolak, operasi tolak. Negatif 2R kuasa 2. R darab R. Okey, kuasa 2. 4 tolak 2R kuasa 2. Bawah dah sama RS. Okey, nampak? Imbas kembali pecahan yang berbeza, kita samakan penyebut. 2 darab 2, 4. Kemudian 1 darab 2, 2. Bila penyebut darab 2, pengangka pun kena darab 2. Ikut yang pengangka ni ikut pada penyebut. Okey? Baik, kita lihat pula contoh yang ke-17. Okey, untuk contoh ke-17, penyebut pecahan tersebut tidak mempunyai faktor sepunya. Okey, ini berbeza sama sekali dia punya penyebut. Okey, kita lihat soalan dia, contoh 17. Permudah setiap ungkapan berikut. 5x/3 tolak 3x/2. Boleh ke 2 dijadikan 3? Tak ada sifar 2 tak ada. Macam mana pula 2 boleh dapat 3 kan? Sifar 3 ada tak 2? Tak ada. Jadi kita kena saling darab antara 2 ini. Okey? Sebab tu dia buat kat sini 3 darab 2, 2 darab 3. Okey? 3 ini ambil 2, 2 ni ambil 3. Bila penyebut darabkan 2, pengangka pun kena darab 2. Sebab tu 5x darab 2 akan dapat 10x. Tolak 3x darab 3 tolak 9x. 2 darab 3, penyebut 2 dah sama. Okey, bawah ni dah sama 2 per 6. 10x tolak 9x akan dapat x. 10 tolak 9 1 kan? Dia sebenarnya depan ni ada 1, cuma kita tak tulis. Jadi x per 6. Okey, x per 6 selesai. Soalan B. 2A per 3 tambah B per 2C. Ini pun sama. Kita kena samakan penyebut. 3 kena darab dengan 2C. Manakala 2C ni pula kena darabkan dengan 3. Penyebut darab 2C. Pengangka pun kena darab 2C. Penyebut darab 3. Pengangka pun kena darab 3. Nampak? Okey. 2A darab 2C. 2 darab 2, 4. A darab C. A darab C akan dapat AC. B darab D akan dapat BD. Gitu. Kalau ni 2A darab 2C. 2 darab 2, 4. A darab C, AC. Okey. B darab 3, 3B.
3 darab 2C. 3 darab 2. Nombor dengan nombor didarabkan. 3 darab 2, 6C. Okay. Ni pun disebabkan penyebut dah sama, kita letakkan satu saja. Boleh tak kita tambah 4AC dan 3B? Tak boleh. Sebab satu ni AC. Yang ni sebutannya B. Tak serupa. Sebutan tak serupa, tak boleh tambah. Berhenti setakat ini. Okey? Boleh? Baik, kita nak lihat penyebut pecahan mempunyai faktor sepunya pula. Yang ni yang tidak mempunyai faktor sepunya. Kita nak lihat apabila mempunyai faktor sepunya. Okey? Baik, kali ini penyebut pecahan mempunyai faktor sepunya. Okey, permudah setiap ungkapan berikut 4P, 6P. Okey, 1/4P tambah 4/6P. Sekarang ni faktor sepunyanya apa? P. Nampak tak? Sebutan ini ada P untuk kedua-dua. Jadi, kita hanya perlu darab 4 ni darabkan dengan 6 sahaja. Okey. Kita cari faktor sepunya, bukan kita cari faktor sepunya 4, 6 ni maksudnya kita kena cari sifir apa yang sama Kalau sifir 4 ada 18, 6 pun ada 18. Okey. Jadi 4 darab 6, 18 pula. Sifir 4 tak ada 18 Kita ada 12. 4 darab 3, 12. 6 darab 2, 12. Okey. Jadi kat sini sifir 4 ada 12. Sifir 6 pun ada 12. Jadi kita darab berapa dapat 12? 4 darab 3, 12. 6 darab 2, 12. Jadi 1 darab 3, 4 darab 2. Kita tengok pada jawapan penyelesaian ni. Okey. Darab 3, pengangka darab 3, penyebut darab 3. Tambah. Okey. 4 darab 2, 6P darab 2. Okey, kita tengok sini. 1 darab 3, 3. 4 darab 3, 12. P dengan P. Penyebut dah sama, 12P, 12P. 8 tambah 3, kita akan dapat 11. 11 per 12P. Okey. Macam mana kita nak tentukan apa sifir yang sama bagi 4P dan 6P? Ni tengok ni Dia menggunakan GSTK. Ingat lagi tak GSTK? Okey, GSTK letak 4P sebutannya ni. 4P penyebut 4P dan 6P. Kita dah cari. Bagikan dengan 2P. 4P bahagi 2P dapat 2. 6P bahagi 2P dapat 3. Kemudian nak cari GSTK, kita darabkan ke semua ini. Kita akan dapat 12P. Bermaksud, sifir apa 4P boleh dapat 12P. 4 darab 3 akan dapat 12P. Kita gunakan GSTK. Okey, seterusnya. Untuk B, M per 4R tolak 5M per 14R. S. Okey. Ni kita kena samakan penyebut. Kita cari GSTK 4R dan juga 14RS. Okey, bahagi pembahagian berulang 2R. Jadi 4R bahagi 2R akan dapat 2. 14RS bahagi dengan 2R akan dapat 7S. Darabkan semua akan dapat 28RS. 4 darab berapa 4R? 4R darab berapa boleh dapat 28RS. Yang ini pula 14RS boleh darab berapa dapat 28RS. Okey, sebab tu kita dapat kat sini 14RS darab 2, kita akan dapat 28RS. Yang ni 4R darab dengan 7S, baru kita dapat 28RS. Sebab itulah letak kat sini. Okey. Ni untuk 2 ni. Ni untuk bawah ni.
Okey, kemudian darabkan 7 ms tolak 10 m per 28 rs. Okey, tolakkan. Okey, tak boleh permudahkan lagi. Kita berhenti setakat sini. Inilah paling mudah. Okey, boleh? Itu sahaja untuk subtopik ini. Untuk operasi pembahagian dan penolakan ungkapan algebra, cikgu akan terangkan bagi pembelajaran akan datang. Okey, untuk latihan nanti cikgu akan terangkan. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.